Maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu, Your analogy is on point today. watak-watak di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Erik ten Hag ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Kali ini episod ke-55 Keluar Sekejap bersama dengan Case Steak and Lobster. Syaril. Yes. Kali pertama kita betul-betul keluar sekejap dan rekod di tempat lain. Ya, ini adalah episod mungkin pertama selain daripada episod di Universiti Islam Antarabangsa di mana kita buat live show. Di mana kita buat outside broadcast. Dan episod kali ini dibawa khas oleh Case Steak and Lobster. Ada 3 cawangan, satu di Putrajaya, satu di Ampang, satu dan kami sekarang ni ada di Putra Heights. Dan Kali pertama saya pergi ke Case ni. Case Ya. KJ pernah sampai? Saya pernah cuba. Sedap. Ya. Right. Dan saya difahamkan Case pun baru saja telah menerima pensijilan halal secara rasmi oleh JAKIM. Alhamdulillah. Dan untuk makluman pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap, saya dan Syaril tiada apa-apa kaitan dengan Case Steak and Lobster. Bukan kita promote secara percuma, tetapi mereka yang telah reach out kepada kita untuk menaja episod kali ini. Dia taja. Ya, jadi kalau ada yang tanya kenapa Case Steak and Lobster dan sebagainya, oleh kerana penajaan. Betul. Dan jika ada mana-mana kedai lain, restoran lain yang ingin menaja episod Keluar Sekejap, bolehlah email yang ada di show notes nanti untuk kita bincang rate card kita. Yes, ya. Ini sebahagian daripada usaha untuk monetize podcast supaya kita dapat membawa podcast yang berkualiti kepada pendengar dan penonton Keluar Sekejap 2 kali seminggu. Jadi nanti kita akan ada lunch sikit di Case Steak and Lobster ni. Anyway, Syaril, alang-alang kita dah cakap tentang Case Steak and Lobster. Depan ni ada QR code. Ya. QR code duit now. Kita disebabkan even lunch kita ditaja, jadi kita tak akan bayar hari ni pakai duit now QR code lah. Jadi tak timbul isu merchant discount rate dan sebagainya lah. Ya, itu mungkin topik pertama KJ kita nak sentuh. Jadi apa sebenarnya isu pay duit now ni, Syaril? Mungkin Syaril boleh explain sedikit sebab agak kecoh selama seminggu ni berkaitan dengan akhirnya pengecualian ataupun waiver yang selama ni diberikan yang dinamakan sebagai merchant discount rate. Mungkin Syaril boleh unpack sikit dan jelaskan kepada pendengar dan penonton kita sikit apakah isu yang ada kaitan dengan PayNet dan duit now ni. Ya, mungkin sebagai permulaan ini peluang untuk kita cuba jelaskan KJ dengan bahasa yang mudah ikut pemahaman kita lah. Sebenarnya apa jenis charge dan juga apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem pembayaran elektronik ataupun e-payment. E-payment, pembayaran elektronik ni tak sama dengan pembayaran tunai. Kalau tunai, penerima dengan pembeli ataupun penjual dengan pembeli, bagi tunai selesai, halas. Tetapi untuk sistem pembayaran elektronik, dia ada pelbagai watak ataupun pelbagai proses yang perlu dilalui. Bukan hanya dua pihak, bukan hanya pembeli dan penjual. Pertama, kena ada payment gateway ataupun gateway ni apa? Pintu gerbang, lawang pembayaran. Lawang pembayaran ni adalah bahasa mudahnya mungkin teknologi yang digunakan untuk mula proses pembayaran itu. Boleh jadi terminal kad kredit ataupun kad debit, itu payment gateway, ataupun duit now QR code ni pun salah satu lawang pembayaran. Tapi bila masuk saja lawang pembayaran itu, akan berjumpa dengan pihak pertama. Pihak pertama siapa? Adalah merchant acquirer, pemeroleh penjual. Pemeroleh penjual ni adalah, kalau ikut bahasa mudahnya, wakil kepada penjual yang menghubungkan penjual dengan sistem pembayaran elektronik itu sendiri. Biasanya siapa? Bank, RHB Bank, CIMB Bank, Maybank, ataupun non-bank pun ada.
misalnya iPay 88, misalnya GPay iaitu Grab, misalnya Touch and Go Digital, tak kisahlah bank atau tak bank, yang penting dia menghubungkan penjual tu dengan sistem pembayaran. Kemudian masuk ke pihak kedua, iaitu payment network KJ. Payment network barangkali rangkaian pembayaran. Ialah yang mewujudkan rangkaian itu siapa? Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, ataupun dalam kes ini PayNet yang mewujudkan rangkaian domestik dalam Malaysia. Menggunakan rangkaian itu, pihak pemeroleh akan menggunakan rangkaian itu untuk sampai ke pihak ketiga, iaitu issuer. Yang issuer ni siapa? Adalah bank dengan non-bank juga. Yang penting dia adalah punca ataupun tempat duit pembayar itu, duit pembeli itu. Sekali lagi, boleh jadi Maybank, boleh jadi RHB, boleh CIMB, boleh jadi GrabPay wallet kita, Boost wallet kita. Itulah pihak ketiga. Jadi maksudnya ada pelbagai pihak yang bermain dalam sistem pembayaran elektronik ini. Dalam konteks itu KJ, beberapa minggu lepas mula-mula ada kecoh sedikit apabila PayNet mengatakan bahawa akan ada charge untuk merchant, untuk penjual, tetapi akhirnya 5 bank telah melanjutkan pengecualian charge QR Duit Now ini. Maybank umumkan bahawa dia tidak ada rancangan untuk kenakan fee transaksi. Public Bank juga maklumkan dia akan kecualikan sehingga diberitahu kelak. CIMB kata dia akan kecualikan sehingga akhir tahun. Jadi bank-bank dah mula tampil untuk mengatakan it's okay, kita tidak akan mengenakan fee transaksi. Tapi mula-mula memang nampaknya ada hasrat lagi je untuk mula mengenakan fee ataupun charge terhadap transaksi apabila kita menjadi penjual. Ini berbeza daripada fee yang dah sedia ada apabila individu dengan individu memberikan transaksi ataupun transfer duit lebih RM5,000. Itu memang ada lah. Itu memang ada. Benda lain. Ini soal kedai macam case dan sebagainya. Clear. Terima kasih untuk explainer tersebut, Syaril. Cuma saya nak tanya di sini, kenapa nampak seolah-olah keputusan ni agak cacah marba? Sebab kalau kita tengok dan kaji kepada perkhidmatan Duit Now, ini adalah satu perkhidmatan yang diperkenalkan oleh PayNet pada tahun 2019. Basically ini adalah unified QR code lah, interoperable, siapa-siapa boleh pakai. Sebab macam Syaril explain, dekat belakang tu dia ada dia punya pintu-pintu dan gerbang-gerbang tertentu lah yang integrated. So siapa-siapa boleh gunakan QR code yang ini dan boleh dihubungi dengan bank-bank masing-masing. Dan PayNet juga, syarikat PayNet ini ataupun organisasi ini yang bertanggungjawab menyelia sistem pembayaran digital negara, dimiliki Bank Negara Malaysia adalah pemegang saham utama ataupun paling besar, dan juga dimiliki oleh pemegang-pemegang saham yang lain, terutamanya institusi kewangan seperti Maybank, Public Bank, CIMB dan sebagainya. So isu dia sekarang, kenapa bila PayNet yang dimiliki oleh pemegang taruh dan juga pemegang saham yang saya sebutkan tadi buat keputusan, lepas tu tiba-tiba ada reaksi daripada peniaga-peniaga dan juga reaksi daripada ahli-ahli politik, dan bank-bank sendiri buat keputusan untuk tangguhkan benda tu. Ini tipikal politik kan KJ? Ataupun tipikal kes macam ni di mana masalah tu wujud ataupun cerita tu diwujudkan, kemudian dia datang selamatkan keadaan. Ya, tapi saya rasa kalau you are yourself the shareholders dalam PayNet dan dah dibuat keputusan secara dasar untuk menghentikan pengecualian ataupun waiver MDR ni, kenapa tak dibincang awal bersama dengan pemegang saham yang lain? So di sini mana kegagalan dia yang telah menyebabkan backtrack ni? Itu persoalan besar sebab kita tidak tahu siapa yang buat keputusan ni. Adakah keputusan dibuat bersama dengan ahli-ahli konsortium, iaitu bukan hanya Bank Negara pemilik PayNet tapi juga dengan 11 bank yang lain, ataupun hanya Bank Negara yang buat keputusan, ataupun hanya pengurusan PayNet saja yang kata okey, memang plan asal kita adalah mengecualikan untuk satu tempoh tertentu sahaja, kemudian memang kita kenakan fee sebab KJ, somebody has to pay for this. Ya, dan kerisauannya adalah kerisauan daripada peniaga adalah mereka terpaksa transfer kos ini kepada pengguna, kepada pembeli.
Sebab apabila PMX mengatakan tidak akan ada apa-apa kesan, barangkali maksudnya fee ni akan dikecualikan lah, akan terus dikecualikan. Ya. Tetapi kalau fee ni memang dikenakan, saya tak boleh setuju dengan pandangan bahawa fee ni kecil saja, maka yang akan bayar adalah penjual. Kita tahu penjual dan pekedai ataupun merchant ini akan transfer lah harga tu kepada pembeli, sama macam negara-negara lain yang ada sistem yang serupa. Cuma berbalik pada apa saya kata 10 saat tadi KJ, nak bincang secara ringkas lah, memang sistem seperti ini ada maintenance cost dia. To maintain the system, to maintain the rangkaian, somebody has to pay. So mungkin bukan fee, tapi bank negara dan konsortium bank has to swallow it lah. Ya, point dia pertama, siapa yang akan bayar untuk maintenance sistem ini, untuk cyber security yang terlibat untuk memastikan keselamatan sistem ini. Bagi pihak pengguna dan juga mungkin peniaga kecil, mereka kata, you dah beruntung berbilion-bilion ringgit, banks dan juga institusi kewangan. Betul. Takkanlah tak boleh underwrite benda ni, tanggung benda ni. Saya rasa utamanya apabila PayNet dimiliki oleh bank sendiri. Ya, saya rasa itu point yang sangat-sangat valid. Adil, ya. Dan macam KJ dah berikan gambaran, sistem macam ni membantu kepada proses, bukanlah yalah, untuk perniagaan berjalan dengan lebih licin dan sebagainya. Saya rasa menguntungkan bank juga. Betul. Dan ia adalah infrastruktur untuk negara. Ya. Jadi kalau dah dimiliki oleh bank negara misalnya, saya fikir memang saya setuju sangat-sangatlah, patutnya ditelan. Cuma saya nak bagi pendengar tahu ada kos. Memang ada kos. Tu tak perlu saya rasa pendengar tahu memang ada kos untuk mengendalikan sistem Duit Now dan juga sistem pembayaran digital ini. Cuma tidak ada simpati kepada bank sekarang ni. Yes. Itu point dia. Takkan ada pun. You mengaut berbilion-bilion dalam keuntungan. And then especially C-suite dapat bonus, gaji dan bonus yang tinggi. Kesian kepada pekerja-pekerja bank yang sederhana, pekerja yang tidak bergaji tinggi, tidak C-suite ni, dan akhirnya dilihat sekali lagi sebagai entiti yang tidak memahami ataupun tone deaf kepada masalah sara hidup yang dihadapi oleh rakyat pada waktu ini. Sehingga saya difahamkan benda ni akan dibawa ke dalam satu jawatan kuasa NACOL, National Committee on Cost of Living. Kos sara hidup. So saya rasa benda ni boleh dielak daripada ia dipanggil untuk dibincang di NACOL, dan dalam keadaan di mana tidak ada Menteri Kewangan full time, ada Menteri Kewangan part time yang juga Perdana Menteri. Saya rasa benda-benda remeh macam ni sepatutnya tidak menjadi masalah yang membebankan kerja our part time finance minister ni. Ya. Jadi saya rasa kes ni buat masa sekarang selesai, sebab semua nak tangguhkan. Kita tengoklah tangguhan tu sampai end of the year, hujung tahun, ataupun untuk satu tempoh yang lama. Cuma saya kena declare sedikit kepentingan saya. Saya bukan pemilik kepada PayNet, tetapi saya pernah menerima anugerah daripada PayNet. Ya. Sebagai? Pada tahun 2022, Malaysian E-Payments Excellence Awards yang dikeluarkan oleh PayNet, saya telah terima Special Recognition Award, E-Payments Inclusion Award untuk inisiatif digital Rembau. So waktu saya zaman kegemilangan, a lifetime ago lah, another lifetime ago, masa saya pernah jadi ahli parlimen di Rembau, saya telah memulakan inisiatif digital Rembau untuk buat digital onboarding kepada peniaga-peniaga kecil di Rembau supaya pembayaran QR code, sebab visi saya untuk jadikan Rembau ni sebagai daerah nil tunai ataupun cashless. So itu telah memenangi anugerah daripada PayNet lah. Just nak selitkan benda ni. So sekarang ni ramai lagi merchant ataupun penjual peruncit di Rembau yang menggunakan QR code Duit Now, barangkali disebabkan tak pasti inisiatif. Sebab macam biasa bila inisiatif itu dimulakan oleh seorang politician, kita tak pasti sama ada diteruskan ataupun tidak, ataupun hidup segan mati tak mahu. Tapi kita harap diteruskan lah. Benda yang baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.